Hai semua, apa khabar? Hari ini kita akan meneruskan skop 5, Minda Sihat. Unit yang pertama, harga diri. Apa itu harga diri? Harga diri ialah satu cara murid menilai diri, menghormati diri dan merasakan diri sebagai seorang yang berguna. Ini bermakna murid akan menyayangi diri di samping bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Nilai-nilai dalam harga diri. Nilai-nilai positif adalah nilai-nilai yang mulia di sisi agama dan masyarakat, manakala nilai-nilai negatif adalah nilai-nilai yang tidak baik di sisi agama dan masyarakat. Antara tips-tips untuk membina harga diri, antaranya terima hakikat kekuatan dan kelemahan diri, kembangkan potensi dan bakat diri, sentiasa memperbaiki kelemahan diri, belajar menerima pujian secara positif, belajar memberi pujian kepada orang lain dan sentiasa berfikiran positif. Baiklah, mari kita teruskan pada unit kedua, mari berkawan. Definisi berkawan bermaksud proses membina persahabatan secara positif. Antara kepentingan berkawan akan menjadikan hidup kita lebih ceria, bermakna, gembira dan seronok dalam pelbagai situasi kehidupan. Dapat berkongsi suka duka dalam kehidupan. Berikut merupakan tips-tips menjalankan persahabatan. Yang pertama, ucapkan salam persahabatan. Contohnya, Assalamualaikum atau Hai, selamat pagi semua. Seterusnya, perkenalkan diri anda. Saya Ali, boleh kita berkawan? Tanya nama mereka. Berbual dengan mereka. Awak ni? Hai Zailan, saya gembira mengenali awak. Bermain bersama semasa waktu rehat dan selepas sekolah. Berkongsi makanan dengan kawan. Contohnya, cuba rasa snack yang saya bawa dari rumah. Sedap tau. Kenali diri rakan dengan lebih rapat. Di manakah awak tinggal sekarang? Bolehkah saya datang ke rumah awak? Ketahui hobi rakan anda. Apakah hobi awak? Kemudian nyatakan hobi anda pula. Prinsip-prinsip persahabatan. Yang pertama, belajar mendengar. Kadang-kala kita perlu memberi peluang kepada kawan untuk bercakap. Apabila seseorang bercakap, pandanglah muka mereka. Sebelum menjawab, tunggu sehingga kawan habis bercakap. Kedua, belajar berkongsi dan menyayangi kawan. Apabila ternampak kawan menangis, murid boleh bertanya, "Kenapa menangis? Bolehkah saya tolong?" Tiga, bantu kawan. Jika kawan terjatuh, bantulah dia. Sekiranya luka, bawalah dia berjumpa dengan guru atau sesiapa yang dapat membantunya. Empat, apabila bermain bersama-sama, bersikap lemah lembut, ikut giliran, jangan terlalu kasar, beri sokongan moral dan jangan cederakan orang lain. Dan yang kelima, jika kawan dibuli, minta bantuan daripada guru atau sesiapa yang dapat membantunya. Seterusnya, unit 3 iaitu tegas diri. Apa itu tegas diri? Tegas diri merupakan keupayaan untuk menyuarakan perkara yang difikir, dirasa
dan diperlukan secara jujur dan berterus terang. Menghormati hak dan perasaan orang lain. Mempunyai ketegasan diri tidak akan mencabar hak orang lain. Antara faedah mempunyai ketegasan diri antaranya, pertama, dapat memberi pendapat diri dengan jelas dan berkesan. Kedua, dapat mengawal perasaan dan keadaan. Tiga, boleh menyatakan tidak tanpa rasa bersalah. Empat, berasa lebih yakin pada diri sendiri. 5. Berani membuat keputusan. 6. Mudah menjalinkan persahabatan dengan orang lain. 7. Dapat meminta bantuan apabila diperlukan. 8. Lebih dihormati oleh orang lain. 9. Menghormati perasaan dan hak orang lain. Antara ciri-ciri tegas diri antaranya, boleh mengawal perasaan diri apabila dicabar oleh pembuli. Lebih yakin akan diri dan mudah menjalinkan hubungan persahabatan. Berupaya menyuarakan sesuatu yang difikirkan atau diperlukan dengan jujur dan berkesan. Seterusnya, pemikiran positif untuk hidup sihat. Apa itu pemikiran positif? Kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Antara kebaikan pemikiran positif, kebolehan mengawal situasi dengan baik. Ini membolehkan anda menangani situasi untuk mencapai hasil positif. Anda mungkin telah lama mengamalkannya dari semasa ke semasa tanpa disedari. Apa yang perlu dilakukan kini ialah mempertingkatkan kemahiran ini. Pemikiran positif berkait rapat dengan harga diri. Secara tidak langsung, berfikir secara positif dapat meningkatkan harga diri. Berfikiran positif dan menjauhi fikiran negatif merupakan satu strategi daya tindak balas yang baik dalam menangani tekanan dengan lebih berkesan. Apakah perbezaan antara pemikiran positif dan negatif? Mari kita lihat situasi ini. Pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk balik lewat kerana menolong pelajar yang lemah dalam matematik. Sekiranya anda mempunyai pemikiran negatif, mungkin ini yang anda fikirkan. Mengapa saya yang dipilih? Saya ada hal lain yang lebih penting. Tetapi sekiranya anda mempunyai pemikiran positif, anda sudah tentu akan merasakan fikiran begini. Sudah tentu saya akan lebih memahami konsep dan prinsip matematik apabila saya menerang dan mengajarnya kepada orang lain. Faedah pemikiran positif ini antaranya pengetahuan matematik anda akan menjadi lebih mantap. Membantu orang lain juga adalah perkara murni yang amat digalakkan. Bicara diri positif ataupun dipanggil positive self-talk, strategi ini untuk mengubah suai dan memperbaiki cara pemikiran. Ini melibatkan komunikasi intrapersonal iaitu komunikasi dalaman bagi menenangkan diri supaya lebih mudah menerima keadaan. Berkata positif pada diri sendiri adalah satu cara mengatasi situasi yang menekan. Bicara diri yang positif adalah penting dalam membina imej diri yang positif dan juga harga diri. Contohnya, saya boleh, bukannya saya tidak boleh. Saya penyayang dan mudah disayangi, bukannya tiada siapa yang sayangkan saya. Saya boleh menjadi Johan, bukannya saya selalu tidak berjaya. Saya bagus, bukannya
saya memang tidak berguna. Jadi, ubahlah kepada bicara diri yang positif. Contohnya, saya boleh, saya penyayang dan mudah disayangi. Saya boleh menjadi Johan, saya bagus. Seterusnya, mari kita pergi ke unit 5, iaitu bijak menangani stres. Apa itu stres? Stres adalah tindak balas fizikal iaitu badan, emosi iaitu perasaan dan mental kepada perubahan. Stres berlaku apabila kita berasa risau atau tidak selesa. Punca berlakunya stres, contohnya seperti kepada diri sendiri. Contoh ketakutan, tidak dapat menyiapkan kerja sekolah, tidak cemerlang dalam peperiksaan. Punca dari keluarga, contohnya ibu bapa yang kerap bergaduh, tidak mampu memenuhi harapan ibu bapa dan tiada orang untuk berbicara. Punca lain seperti sekolah, contohnya cikgu marah, kawan tidak mahu bercakap dan berkawan, dibuli oleh kawan sekolah. Dan punca dari persekitaran, contohnya jiran atau tiada taman rekreasi. Tanda-tanda stres, pertama, jantung berdegup kencang. 2. Sukar bernafas. 3. Cepat marah. 4. Tidak gembira. 5. Tiada selera makan. 6. Tidak cukup tidur. 7. Hilang minat. 8. Ingin membalingkan sesuatu. 9. Cuba mengasingkan diri. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda stres tadi, ini merupakan penawarnya. Yang pertama, beribadat. Kedua, bersiar-siar, membaca buku atau majalah yang sesuai. Lakukan senaman, hobi, mendengar muzik, berbincanglah dengan keluarga atau guru atau kawan dan cuba untuk tenteramkan diri anda. Terima kasih dan jumpa lagi.